Hello guys, okay, welcome to my channel. Okay, hari ni saya nak touch on topik ni lah sebab sejak kebelakang ni 2-3 minggu ni kita dengar banyak pasal pelaburan emas. Okay, especially dengan berkenaan dengan satu syarikat lah. Okay, dipanggil QM ke ataupun diberi nama. Okay, nanti saya akan share. Okay, tapi rata-ratanya saya cuma nak orang kata ulas pasal pelaburan ni ataupun orang kata sama ada benda tu untung atau rugi, dan kita tengok sedikit perkiraan, okay, and then kita tengok bergantung pada individu masing-masing. Lepas tu terpulanglah pada tuan-tuan atau puan-puan untuk buat keputusan, okay, sama ada pelaburan ni boleh buat duit ataupun sebenarnya cuma indah khabar dari rupa, okay. So itu untuk tuan-tuan tentukan. Okay. Jadi jom kita tengok okay, apa yang saya nak share untuk hari ini. Okay. So boleh nampak skrin saya ya. Okay. So adakah untung atau rugi? Okay. So ini adalah satu topik yang memang semua nak tahu. Okay. Sama ada melabur emas. Ni particularly saya nak touch on pelaburan emas. Okay. Nama company mungkin ramai dah kenal, okay. Ada yang bertanya Quantum Metal ataupun apa-apa syarikat lah, tapi untuk topik hari ini saya cuma nak touch on company ni lah. Sama ada, sebab ada yang kata scam, ada yang kata boleh buat duit, jadi kita nak tahu apa benda sebenarnya. Okay, jom kita tengok. Okay, tapi sebelum saya pergi ke orang kata Quantum Metal ataupun sama ada kita boleh buat duit, saya cuma nak share pasal company ni. Okay, Geneva Malaysia. Siapa yang pernah dengar? Sorry, ada double N. Okay, Geneva Malaysia. Awal tahun 2000 sampai rasanya 2010-2012 ataupun sampai 2014-2015 mungkin pernah dengar. Ni adalah antara syarikat yang mungkin ramai yang tertipu. Okay, boleh katakan skim cepat kaya ataupun Ponzi scheme. Okay. So siapa yang tak kenal tu mungkinlah boleh Google, sebab saya cuma share beberapa info saja. Tapi dia punya detail mungkin boleh orang kata Google atau search lah. Okay, so ini secara ringkasnya saya beritahu. Ini adalah daripada Bank Negara Malaysia, dia keluarkan tahun 2012. Okay, tentang okay, pelaburan yang menggunakan gold. Okay, emas ingat, pelaburan emas. Okay, sebab sebenarnya pelaburan emas ini dah bertahun-tahun dah mungkin 20-30 tahun ataupun mungkin dah lebih daripada 50 tahun. Okay, orang kata banyaklah kes-kes penipuan pernah berlaku. Okay, tapi antara yang top adalah Geneva Malaysia. Okay, pasal ada beberapa skim-skim capai kaya yang lain. Okay, itu you all semua boleh search sendiri. Okay, so apa yang saya nak beritahu, okay, Initial Forensic Accounting dia beritahu tahun 2012 ataupun pada tahun 2012 dia punya liability lebih kurang 10 kali ganda daripada aset dia. Okay, so semua ni ingat saya ulang balik, pelaburan emas, okay, liability lebih 10 kali daripada aset. Lepas tu dia jual gold pada lebih kurang 20 hingga 25% higher than market price. Okay, lepas tu dia memberi 2 hingga 3% per month return untuk kepada customer. Lepas tu dia beli balik okay, gold tu daripada customer daripada harga asal. Lepas tu yang tak boleh nak sustain. Okay, so boleh baca ni investigation daripada Bank Negara Malaysia pasal Geneva Malaysia. Okay, saya sharekan ni supaya tuan-tuan boleh recall ataupun gunakan info-info ni sebagai orang kata rujukan ataupun reference, okay, dengan apa slide yang saya nak tunjuk, and then keputusan bergantung sebab saya ataupun kita tak boleh nak menghukum ataupun memberitahu sama ada sesuatu tu baik atau tidak sampai benda tu terjadi ataupun proven. Okay, tetapi info-info ni adalah penting untuk sebagai pelabur kita kaji dahulu ataupun baca dahulu sebelum kita melabur.
Okay, so kita tengok kat sini, company tak boleh nak sustain dia punya operation sebab dia rely heavily daripada duit daripada new customers. Ingat new customers. Okay, pelaburan emas, liability lebih dari 10 kali ganda. Okay, harga jualan ataupun lebih kurang kita kata spread, okay, ataupun markup price agak tinggi. Lepas tu dijanjikan bulan bintang ataupun dibayar 2 hingga 3% per month. Okay, lepas tu dia mengharapkan customer baru. Okay, lebih kurang 8,000 customer dah orang kata kerugian. Okay, jumlah dekat 4 tan. Okay, lepas tu dekat-dekat 80 juta lah. Okay, belum terima. Okay, so ini adalah berkaitan Geneva Malaysia. Benda ni, kes ni dah public, so tak ada apa yang kita nak orang kata lah. Sebab benda ni dah jadi kes mahkamah, dah pernah berlaku. Jadi ni semua dah orang kata info yang available. Okay, of course company-company baru ataupun yang tengah masih operate tu, kita tak tahu operasi dia ataupun kita tak tahu info-info. Ini saya cuma share apa yang pernah berlaku kepada company ini. Okay, 35,000 orang in the biggest ghost scam in the country. Okay, lepas tu money laundering, lepas tu illegal deposit taking, lepas tu adalah fine kena bayar 450 juta kepada 8 individuals, terutamanya kepada directors dan advisors of the company. Okay, so kejali saya tunjuk director, okay, sebilangan director, and then mereka semua didenda antara 1 juta hingga 4 juta ataupun dipenjara antara 4 hingga 9 tahun. Okay, so ramai juga yang tak dapat duit diorang daripada emas yang nak dijual balik. And then of course kes ni ada ta'amlah, anti-terrorism, lepas tu unlawful activities, macam-macam lah. Okay, okay, ni bunyinya Geneva Malaysia lah. Okay, yang scam masa awal-awal. Okay, memang semuanya nampak cantik, indah. Okay, so ni antara director lah, Ahmad Khairuddin. Okay, dia pernah orang kata jadi director, board of director kepada company yang besar-besar jugalah. Okay, lepas tu dia menjadi antara director di Geneva Malaysia. Lepas tu inilah ada seorang lagi, Dr. Philip. Sebenarnya ramai lagi, saya tak tunjuk. Cuma saya nak bagi tahu semua nama-nama director pun dalam company adalah mungkin yang ada nama ataupun yang pernah memegang jawatan tinggi lah dalam syarikat-syarikat, probably I don't know, company yang listed di bursa. Okay, so sekarang ni kita masuk kepada pasal ni lah, sebab ada beberapa soalan ramai pelabur baru mungkin masih keliru ataupun tak tahu sama ada dia boleh labur dalam syarikat ni, pelaburan emas, ataupun apa yang dia perlu buat. Sebab ada yang kata benda ni scam, ada yang kata tidak, ada yang kata scam, ada yang kata tidak, ada yang kata kena masuk dulu baru boleh tahu, ada yang kata jangan masuk. So kita pun tak tahu yang mana satu betul. Okay, so kita tengok je lah apa info yang kita ada saja. Okay, so kita nak cakap lebih pun kita tak tahu. Okay, cuma kita share apa yang kita tahu ataupun apa yang pernah berlaku so far. Okay, so ni secara ringkas, ada seorang mengadu pada saya bulan 5 baru-baru ni, dia beli emas dengan profit leverage 10 kali dengan harga lebih kurang 4,000 lebih. Lepas tu dia ready. Of course pelaburan emas ni bukan kita nak kata hari ni beli besok jual, ataupun hari ni beli minggu depan jual, ataupun hari ni beli bulan depan jual. Pelaburan emas ni sepatutnya bertahun-tahun, dia senang cerita long term. Tapi mungkin tak tahulah, ada yang fikir nak cepat kaya, dia ambil short term. Tapi kalau short term, terutamanya kurang daripada sebulan ataupun kurang daripada seminggu atau beberapa hari, kerugian tu boleh dikatakan almost pasti. Tengok
Dalam beberapa hari, dari 4,000 lebih tinggal 300 je. Maknanya dia rugi dekat-dekat 4,000. Maknanya almost 93% dia dah rugi capital dia. Okay. Ataupun dalam tempoh 2 bulan saja. Okay. So, tapi harga emas cuma turun dalam 7% saja. Tapi dia rugi almost semua capital dia lah. Okay, senang cerita. Jadi, adalah orang ni dalam Facebook ataupun social media, dia petikaikan. Dia bukan nak petikai untuk rugi. Cuma ragu sama ada produk ni patuh syariah, sebab adalah ustaz apa entah Lariba, ustaz TikTok, ustaz mana entah, diorang semua kata patuh syariah. Tapi cara modus operandi ataupun bisnes pelaburan emas ni seolah-olah memberi kerugian. Kalau ikutkan, of course, semua pelaburan, bukan semua pelaburan akan janji untung. Tapi kebanyakan masa, bila dikatakan patuh syariah, kita expect sekurang-kurangnya adalah keuntungan. Okay? Ataupun kalau ada kerugian pun, tak adalah kerugian tu kerugian mendadak ataupun kerugian yang macam meragu-ragukan. Okay? Sebab dia ada nama patuh syariah. Okay? Of course, kita tak kata kalau patuh syariah, semua kena untung. Okay? Itu bukan maksud saya. Okay? Boleh rugi juga yang patuh syariah. Tapi cuma sekarang ni ramai yang komplain ataupun macam ragu-ragu. Kata patuh syariah tapi rugi begini. Okay? Ataupun betul ke dia betul-betul patuh syariah. Okay? So itu soalan tu kita tak boleh nak jawab. Itu kita biarkan orang kata, orang yang pakar lah. Contoh macam Isra ataupun panel syariah yang berkalakan untuk komen pasal tu lah. Okay, so secara ringkas, Quantum Metal, okay, dia ada physical gold, dia ada GSA, Gold Storage Account, dia ada Gold Advance Account, dia ada GLA. Ataupun mungkin dia dah tukar nama dia lah, tapi lebih kurang ni konsep dia. Okay, kadang-kadang dia mungkin ada update. Saya tak pasti sama ada GA masih ada, tapi rasanya yang ni GLA ada, GSA adalah. Okay, dengan mungkin physical, yang ni mungkin ada nama baru, tapi ni saya ambil daripada website dia. So ini adalah basically dia punya produk lah. Okay, so macam saya kata, ni GSA Gold Storage Account, Gold Asset Enas. Ini yang tadi saya kata, mungkin ini adalah leverage. Okay, ini adalah leverage account. Okay, dua ni gold leverage account, cuma beza dia nombor lah, angka 5 kali dengan 10 kali. Lepas tu dia punya management fee ada beza sedikit lah. Pas ni 5 kali, ni 10 kali, jadi management fee pun agak besar lah. Okay. Lepas tu London Metal Exchange, sebab harga ni kita harga pasaran lah. Cuma harganya akan berbeza daripada harga pasaran sebab dia nak jana untung. Tapi sekarang ni persoalan dia, kenapa dia panggil management fee ya? Kenapa tak panggil terus interest atau loan? Okay. Ini satu persoalan yang mungkin panel syariah ataupun siapa yang berkaitan mungkin boleh kaji, sebab kalau tukar nama management fee, dia terus jadi halal ataupun harus. Okay? Tetapi underlying dia adalah, senang cerita, bahasa mudahnya adalah interest. Sebab dia charge 3.5. Kenapa 3.5? Okay? Ini adalah soalan-soalan yang mungkin panel syariah ataupun jual kena tanyalah orang yang berkalakan dalam bidang muamalah ni. Okay? Kenapa 3.5? Kenapa bukan 1%? Kenapa bukan 0.5%? Ataupun kenapa bukan fixed amount, RM100, RM200? Kenapa dipanggil management fee tapi dia charge 3.5% dalam keadaan sekarang ni? Okay? Sebab bank-bank keluar, kalau kita ambil loan ataupun kita ambil apa-apa pinjaman, dia akan charge antara 3 hingga 4% ataupun 5% ataupun current rate of course dah naik. Okay? Lebih kurang dalam lingkungan kurang daripada 3.5% atau 3%. So, Quantum Metal charge 3.5% tapi dia panggil management fee. Okay? Itu saya tak ada jawab. So, you all tanyalah pakar panel syariah. Okay, of course orang Quantum Metal ataupun orang company atau ejen-ejen dia kata
y'all jangan buat andaian suka-suka kata scam, kata orang kata penipu semua. Kalau y'all tak join, y'all tak tahu. Okay, masalahnya kalau kita join, okay, lepas tu kena scam, bukankah itu lagi teruk? Daripada better kita tanya dulu ataupun kita kaji dahulu, okay, baik buruk sebelum kita join. Sebab tu ramai orang tertanya-tanya, tapi of course ada ramai yang mungkin dah terjoin ataupun dah dipaksa join, ataupun mungkin dia orang ni kata rata-rata mungkin saya kata quote unquote tipu. Okay, maksudnya bukan tipu macam mana, maknanya mungkin dijanji bulan bintang jadi orang semua masuk, tetapi hakikatnya dia cuma hindar kabar dari rupa. Okay, mungkin masa awal dia kata kita boleh untung RM100 sebulan ataupun RM1,000 setahun, ataupun ada yang tunjuk kereta mewah, rumah mewah, ataupun duit berkeput-keput dekat bank ataupun statement macam-macam lah. Okay, jadi ramai yang mungkin terperaya ataupun diperdaya. Okay, mungkin inilah perkataan ini, terperdaya ataupun diperdaya dengan unsur-unsur kemewahan daripada dealer-dealer ataupun orang kata upline lah. Okay, sebab dalam konsep MLM atau Ponzi scheme, selalunya orang yang duduk kat atas ni, okay, dia lagi buat duit, okay, banding dengan orang yang duduk kat bawah downline ni. Sebab tu MLM ni dia menguntungkan orang kat atas, yang bawah ni yang join kemudian, okay, sebab dia susah nak cari downline lagi, jadi dia stuck ataupun dia rugi. Yang untung adalah yang join awal ataupun yang join orang kata dapat rekrut ramai downline lah. Once tak dapat nak rekrut ke bawah, MLM ataupun skim cepat kaya ataupun Ponzi scheme, dia akan orang kata akan fail, akan gagal. Sebab tu multi level marketing ni selalunya akan gagal lepas beberapa tahun. Mungkin ada yang boleh tahan 1 hingga 3 tahun, ada yang boleh tahan sampai 5 hingga 7 tahun, ada juga mungkin boleh tahan sampai 10-12 tahun. Okay, lepas tu at one point dia akan break sebab dah tak ada newcomers coming in, jadi tak boleh nak sustain. Okay, so of course orang fundamental ataupun orang ni dia akan kata, oh ini bukan scam, ni patuh syariah, okay, tak ada banyak kekeliruan. Jadi kalau nak tahu, okay, jangan buat andaian, okay, join dulu. Jadi dia macam seolah-olah dia perangkap juga investor baru supaya dia join. Lepas dia join, kalau dia rugi, baru dia tahu benda tu. Okay, so untuk jawab soalan ni, saya mungkin ada tunjuk beberapa perkiraan. Jadi sebelum masuk perangkap ataupun mungkin kena tipu atau mungkin kena scam. Okay, saya tak kata quantum meter ni scam. Okay, tapi kita tak tahu. Okay, cuma apa yang kita nampak rasa macam rugi tu lebih daripada untung. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Tunggu sampai beberapa slide kemudian. Okay, so first of all, ataupun kita tahu bila ada recruitment baru ataupun kita senang cerita ada MLM punya style yang dia akan introduce, ambil downline, okay, ke ni, selalunya skim begini takkan tahan lama. Sebab apa? Dia kena bayar commission ataupun dia kena bayar apa dipanggil insentif, okay, untuk maintain orang kat atas ni. Sampai bila dia boleh maintain? Sebab sampai satu peringkat dah tak ada dah orang kat bawah ni. Jadi tak ada duit untuk rolling untuk ke atas. Okay, sebab tu selalunya MLM tak boleh tahan lama, okay, ataupun Ponzi scheme atau skim cepat kaya, dia akan break lepas beberapa level lah. Mungkin dia boleh sampai ke 5-6 level ataupun 10 level, lepas tu dia dah break. Sebab apa? Sini tengok, dia bayar dalam 7% untuk dealer. Mana nak dapat duit tu? Kalau bukan benda ni dia masukkan sebagai cost
kepada orang baru yang masuk. Jadi orang yang baru masuk, dia kena bayar kos ataupun orang kata sunk cost ataupun kos-kos yang hidden, okay, yang dia terpaksa bayar sebab dia kena bayar kepada dia orang punya leader ke atas ni. Selalunya dia orang akan override, ada overriding commission, okay, macam ni dealer mungkin dia ada overriding commission ataupun introducer, okay, dia adalah dia punya scheme. So ini boleh tanya orang yang pakar dalam MLM ni, okay. Dia sama juga kalau siapa join insurance ataupun saya tak pasti pasal takaful, tapi konsepnya mungkin sama sebab orang insurance pun orang leader dia akan ambil overriding fee, atau lepas tu kalau siapa yang join dia akan dapat commission selagi polisi tu hidup, okay, dia akan dapat, orang ke atas pun dapat. Jadi konsep yang sama juga dalam pelaburan emas ni ataupun apapun pelaburan, okay. Even dalam forex pun lebih kurang ada macam tu lah konsep IB, introducing broker ataupun master introducing broker. So semua ni orang kata dia punya commission structure ataupun dia punya incentive structure lebih kurang sama saja. Dia akan ambil daripada orang yang bawah. Okay. Okay, so ini antara beberapa account lah. Saya cuba bagi detail, boleh check dengan orang yang pernah join lah. Okay, ini yang apa, account yang ada leverage. Okay, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali. Okay, so belian dia, okay, macam ni beli 1 unit, lepas tu boleh dapat 4 kali leverage sebab ni 5. Kalau yang ni beli 1 unit dapat leverage 9 kali lah. Itu kalau untuk yang 10 kali. Kat sini harga dia markup 4%, ni harga dia markup 3%. Kat sini management fee 3.5%, kat sini pun ada 3.5%. Dia macam lebih kurang ambil loan rumah ke ataupun kereta ke, kalau kita bayar awal ataupun kita buat full settlement, dia akan bayar balik lah. Tapi soalan saya sama macam slide sebelum ni, kenapa dia panggil management fee, kenapa dia tak panggil interest sahaja, okay, ataupun loan, okay. Sebab bila dia panggil management fee, okay, antara sebab lah, okay, bukan ini, dan sebab so produk ni menjadi patuh syariah bila dia panggil management fee. Tapi kalau dia panggil interest ataupun loan seperti mana yang pada hakikatnya benda ni berlaku, benda ni of course lah dia tak patuh syariah, okay. Tapi ini kita biarkan orang yang arif dalam bab orang kata perbankan Islam untuk just pastikan betul ke benda ni patuh syariah. Leverage dalam emas ni especially kita kena bayar management fee, okay, walaupun namanya management fee tapi kita kalau bahasa mudahnya kita mesti bayar interest lah. Of course dia tukar nama management fee ke ataupun dia tukar nama pergi bunyi Arab sikit ke, dijadikan patuh syariah, itu terpulang lah, okay. Kita cuma highlight saja. Okay, lepas tu dia adalah gold convert account, maknanya kita 10,000 kita boleh macam dia lebih kurang macam dia bukan perkataan yang apa ni, dia lebih kurang macam refinance ataupun kita apa ya, basically kita ada 10,000 tapi kita boleh keluarkan 80%, tapi dia tak panggil macam loan, tapi dia lebih tu kita sebenarnya pakai sebagai sandaran, okay, and then yang 85% ni kita keluarkan sebagai tunai untuk kita gunakan. But kalau tanya saya, dia boleh keluar macam orang kata apa ya, kata collateral loan ke ataupun securitized loan, okay, dia ada perkataan dalam finance lah, okay, itu you all boleh pergi check, okay. Cuma persoalan saya kenapa dipanggil management fee, okay. Okay, so ini beberapa info. So boleh check, okay. Cuma dia kata kat sini tiada margin call atau force lah. Tapi kalau saya dulu, kalau harga turun lebih daripada 8% ataupun 13%, okay, dulu dalam website ada, dia akan force sell, okay. Tapi saya rasa dia dah ubah sekarang ni, dah tak ada sebab nak patuh syariah antara sebab lah, okay. Saya rasa benda ni tak boleh ada, okay. Sebab tu mungkin dia orang di sekarang dia keluarkan. Tetapi still kita kena bayar management fee. Sama ada you rugi atau untung, you still kena bayar management fee. So sama ada, saya tak pastilah sama ada dengan buat management fee
Okay, still dia patuh syariah. Okay, so sekarang ni ramai juga lah yang tanya-tanya, saya ambil daripada Facebook, saya nampak ada beberapa posting, ada yang kata, okay, sebenarnya ada banyak hidden charges. Kita nak convert ataupun kita nak jual balik, dia ada banyak charges. Okay, saya tak pasti kalau bila pada awalnya benda tu kata, oh senang ataupun tak ada force sell, tapi bila kita nak rugi, kita nak sell, dia charge macam-macam. Okay, so itu adalah satu ataupun antara kerugian yang kita adalah dalam bila kita ambil leverage. Okay, ini dia. Okay, so harga pun berbeza-beza ikut account. Okay, ini saya tak pastilah kenapa account dia ada harga beza-beza. Okay, tapi kalau tanya saya, senang cerita, sebenarnya dia nak buat duit ataupun dia nak cover dia punya cost. Sebab tu setiap account, macam ni gold storage account is straightforward, tak ada leverage. Sebab tu harga dia agak mahal sedikit. So, kalau nak murah, okay, ini saya punya ni ya, okay, you all boleh check balik dengan you all punya leader ataupun tanya introduce kat sini. Dia sebenarnya nak promote yang leverage ni, okay, sebab dia dah cover dia punya cost, okay. Jadi sebab tu harga dia murah. Okay, bayangkan harga pasaran 242, tapi nak ambil GSA mahal. Jadi sebagai individu kita akan ambil yang leverage ni, tetapi dia orang tak kaji sebenarnya leverage account ni yang 5 atau 10 ni sebenarnya ada banyak hidden charges ataupun hidden cost. Salah satunya adalah management fee. Of course saya kata hidden, nanti ada orang kata ini bukan hidden. Kami sebenarnya dah bagi tahu awal-awal sebelum orang kata ambil akad ataupun dalam sebelum kita sign kontrak dah ada. So macam mana saya boleh kata hidden? Again, masa you all promote, you all tak promote bagi tahu pun. Okay, lepas orang nampak nombor ni, baru bila dia sign, baru kata oh ada management fee lah, ada itulah, ada syarat lah, macam-macam lah. Okay, tapi benda tu saya leave it to you guys lah. Okay, okay, ini saya nak tanya sikit. Okay, ni spread ni. Okay, ini siapa tu yang Ustaz Lariba. Okay, dia selalu cakap pasal apa tu yang pasal patuh syariah, forex haram, apa benda lah. Okay, tapi leverage dalam emas ni patuh syariah, tapi leverage dalam forex ni haram. Itu cakap dia lah. Okay, suka hati dia lah dia nak cakap apa, tapi saya tak pasti sama ada dia tahu apa yang dia cakap. Okay, itu you all judge. Okay, spread adalah beza antara harga syarikat beli dan jual. Of course, company nak buat untung, sebab tu dia ada buat dari spread. Tapi persoalan dia sekarang adalah, okay, spread dekat quantum metal, okay, you all tengok 7%. Kalau dekat Maybank ataupun tak salah, ni yang dia yang bagi tahu, okay, dalam slide dia saya ambil cuma around 3% saja. So nampak tak kat sini? So maknanya kalau saya nak beli emas, katakan dalam akaun GSA yang biasa pun, okay, saya kena pastikan at least harga dah naik 7.1%. Saya ambil nombor bulat lah, ataupun at least 7% ataupun 8% ke atas, baru saya boleh break even. Ni belum untung lagi ya, okay, baru saya boleh break even. 7% dia punya spread saja. Maknanya masa saya awal saya beli, saya dah rugi dah. Automatic saya dah rugi, confirm saya dah rugi 7%. Okay, so harga emas kena naik minimum 7% ke atas, baru saya boleh buat nampak at least untung sikit. Banding dengan kalau saya beli dekat Maybank Gold Account, kalau 3.32% harga emas dah naik, okay, ni secara kasar okay, kalau dia ada charges lain apa semua tu, of course amount ni mungkin 3.5 atau 4% lah, tapi untuk just nak bagi tahu, okay, minimum kena ada at least 3.32% plus increase, okay, naik baru saya boleh nampak untung. Tapi dalam quantum metal minimum at least 7% ke atas baru saya boleh at least break even. Maknanya at least saya boleh buat duit sikit. Okay,
Ini satu lagi lah yang kelakar pasal siapa tu, Ustaz Al-Riba ni. Dia selalu kutuk pasal forex trading apa semualah. Okay, tapi topik ni bukan saya tak cakap pasal forex trading apa semua. Ni saya nak cakap pasal pelaburan emas saja. Dia kata apa tu, pinjaman dalam forex ni, apa, leverage ni adalah haram. Okay, tapi dekat quantum metal pelaburan emas ni patuh syariah, dia kata. Okay, ini pakar syariah ataupun pakar bank muamalah ataupun orang Islam, boleh inilah cuba confirmkan lah sama ada apa yang Ustaz Lariba ni cakap ataupun nak cakap apa, quoted unquoted, tipu ke ataupun dia kelentong ke, itu you all kena pastikan lah. Okay, inilah dia kata dalam forex, pasal leverage ni haram, tapi GLA menggunakan leverage, dia patuh syariah. Okay, dia siap apa, petik nama ISRA lah, dia kata oh ni, tapi you all boleh pergi check ISRA sebenarnya dia cuma confirmkan patuh syariah at certain transaction level ataupun certain documentation level. Okay, dia bukan patuh syariah secara keseluruhan ataupun quantum metal punya day to day. Okay, sebab tu even sepatutnya quantum metal tak boleh pakai logo bank negara ataupun logo bank muamalah bank Islam ataupun apa Afin Bank apa semua tu, sebab sebelum ni ramai yang pakai logo-logo ni seolah-olah untuk menipu atau memperdayakan pelabur baru yang quantum metal ni affiliated dengan bank. Of course mungkin diorang affiliated indirectly, tapi kalau dia guna logo-logo ni sebenarnya itu adalah satu benda yang salah. Okay, sebab tu bagus jugalah quantum metal keluarkan arahan diorang, dealers ataupun introducers ataupun promoter, diorang tak boleh suka-suka pakai petik nama bank negara lah ataupun bank Islam, bank Muamalah, Afin Bank. Okay, dia mungkin supplier gold untuk bank-bank ni, tapi itu tak bermakna maknanya quantum metal is being recognized ataupun being accredited by bank-bank ni lah. Okay, so itu topik lain lah. Okay, ini masih sama. Okay, leverage, masih pasal leverage, dia kata penggunaan kredit untuk meningkatkan spekulasi. Dia kata majority leverage adalah pinjaman, tapi leverage berupa hutang sahaja. Contoh kalau kita bagi leverage 1 nisbah 10, maknanya dengan RM100 kita ada keupayaan untuk beli seolah kita ada 1000. Okay, maknanya 900 tu broker ataupun company bagilah. Okay, tapi risiko ini bagus. Dia ada cakap bila orang cakap pasal untung, jarang orang cakap pasal kerugian. Tapi dalam ni okeylah, kita sokong dia lah. Dia kata kerugian pun bertambah, sebab jarang-jarang orang akan cerita pasal kerugian, especially leverage. Leverage jangan tengok pada untung sahaja. Sebenarnya kalau you boleh untung 10 kali ganda, maknanya rugi pun you akan dapat 10 kali ganda. Itu adalah kita panggil double edge sword. Okay, so siapa yang trade forex mungkin dia tahulah kenapa kalau kita ambil leverage yang tinggi kita boleh untung cepat, tapi kalau kita ambil leverage yang tinggi juga kita boleh rugi sekelip mata. Okay, okay, so ni lagi sedikit pasal leverage ni. Siapa ni, Ustaz Lariba. Okay, saya malas nak panggil Ustaz Lariba. Orang ni, Lariba ni, dia cakap, oh, leverage dalam forex ni pinjaman. Okay, saya tak tahu sama dia cakap, okay. Senang cerita, ni dalam gift ni, GIF ni pun dia kata, you sound smart but you still dumb. Okay, sorry to say this, okay. Sebab dia mungkin tak tahu apa tu leverage dalam forex. Dia kata ni meminjam wang lah, ini kita borrow capital, jadi kita kena bayar. Okay, kalau dia tak tahu sesuatu benda, patutnya dia tanya orang yang lebih arif ataupun orang yang tahu. Jangan suka-suka petik nama orang ataupun jangan suka-suka buat andaian. Okay, ini confirm, saya sendiri boleh confirmkan ini adalah salah. Okay, salah, SALAH,
Salah. Okay, bukan Mohamed Salah player Liverpool Ni memang Salah. Okay, that's why you sound smart but you're still dumb. Okay, simply put. Okay, siapa ni Lariba ni? Sebab dia pandai-pandai cerita pasal leverage. Tapi benda tu dia tak tahu. Okay, siap dia petik, dia kata leverage ni adalah pinjaman. Siap dia ambil page ni lah. Lepas tu daripada sini, even daripada page, daripada broker, dia kata leverage dalam forex ni tidak diserahkan secara sah, jadi tak patuh syariah. Okay, tapi dalam pelaburan emas, okay, diserahkan secara sempurna, jadi patuh syariah. Okay, saya tak pastilah. Sebab tu saya kata this is salah ataupun dumb. Okay. Okay. So most important part. Okay. Okay, so kita tengok. Okay, saya ambil kira daripada media sosial. Saya tak pasti dekat mana. Ada orang share. So jadi saya just nak explain lah supaya you all tahu. So mungkin ada orang lepas ada kira-kira pun saya nampak ramai juga banyak soalan. Jadi mungkin saya ambil peluang ni untuk share lah. Okay, sebab saya nampak calculation tu siapa yang faham tu mungkin faham lah. Okay, jadi tak apa. Saya cuma ulang balik apa yang ada yang saya nampak dekat social media, okay, untuk explain balik. Ini yang saya kata tadi, management fee, dia charge 35%. Tapi pasal kita ambil leverage, okay, kita kena kali juga dengan 9 lot, bukan dengan satu lot asal tu, sebab you ambil management fee untuk 10 lot. Okay, jadi you still kena bayar juga. Okay, jadi bila you ambil 9 times, okay, so management fee you bayar kepada yang 9 lot. Sebab yang satu lot tu you beli sendiri ataupun pakai duit sendiri. Yang 9 lot tu you tak. You senang cerita you ambil loan lah. Okay, saya pakai term yang ni supaya faham. Tapi sebenarnya itu bukan term tapi saya harap you all faham. Okay, spread. Okay, kat sini of course dia tunjuk 3% lah, tapi ada yang kalau you nampak ada yang 7%, mungkin ada yang 6%, okay, tapi tak apalah, kita ambil yang rendah lah, 3%. So spread leverage dah 9 kali dalam 3 dah 27%. Okay, so kita ambil secara orang kata cara untuk calculation kasar. Jangan pula ada yang tak itu kira salah apa semua tu. Okay, kalau ada salah tolong tunjukkan, nanti saya betulkan. Okay, so saya pun ambil daripada social media, jadi saya nampak calculation ni senang faham lah, sebab tapi ada yang tak berapa faham, jadi saya explain semula. So katakan harga jualan 250 gram, okay, tapi harga belian mesti ada beza. Ini yang dipanggil spread, sama ada dia 3% ataupun 7%, bergantung pada account type ataupun account yang ambil. Satu lot, katakanlah senang cerita RM1,000, so jumlah program satu lot, so katakanlah RM100,000. Management fee you ambil ni, calculate, dia akan dapat dalam 31,500. Okay, so jumlah modal ni yang you ambil tambah dengan management fee, okay, so you dapat 131,000. Ini jumlah modal. Okay, lepas tu kalau you nak convert kepada gram, berapa gram emas you dapat, dalam 400 gram lah. Okay, so leverage you ambil sebab you ambil cuma satu lot. Okay, yang baki 9 lot, okay, adalah daripada you punya financial leverage. Okay, sebab tu dia total adalah 4,000 gram. Okay, okay, so faham So total ni 400 tambah 3,600, 4,000 gram, tapi ini adalah leverage financing. Ini seolah-olah you tak ada duit, tapi you macam pinjam duit untuk beli. Okay, saya pakai term-term macam pinjam duit apa semua tu, tapi sebenarnya itu bukan term yang benar, tapi untuk supaya you all faham. Okay, sebab leverage ni senang cerita sebenarnya pinjam lah. Okay, okay, so dia punya cost, okay, kalau kira kat sini 400 gram yang tadi kita ada tu, okay, so ini adalah harga jualan. Okay, so dapat, ini adalah yang 10 lot lah. Okay, dapat dekat 970,000. Okay, lepas tu sebab kita ambil financing, so basically ini kita dah rugi ataupun kita negatif lah 30,000. Okay, so jumlah modal asal ini yang tadi yang kita capital kita tolak dengan cost, saya panggil cost. Okay, so ini adalah value. Okay, yang boleh dikatakan macam asal lah. Okay,
So bila kita tolak, so ini yang cash value, current cash value yang kita ada lebih kurang 1,500. So ambil yang kita punya modal asal, tolak dengan current value, okay, ini adalah jumlah susut nilai, lebih kurang inilah yang cost difference tu. Okay, so kalau kita ambil nilai 30,000 bagi dengan modal asal kita rugi almost 23%. Ni macam seolah kita beli kereta, contoh kita beli kereta BMW ataupun Mercedes, okay, hari ni kita sign, contoh kita sign dekat loan agreement, kita ambil kereta baru, kita start kereta ataupun kita dah sign, harga dia contohnya lah hari ni adalah harga katakanlah saya ambil 1 juta, ayalah senang cerita 1 juta, okay, atau kereta Ferrari, the moment saya sign agreement je, dia dah turun almost 23%, maknanya tinggal dalam 770,000. Harap saya punya calculation math betul lah, okay, kalau 230,000, okay. So harga, the moment I sign agreement, harga kereta terus turun. Saya belum start engine lagi, okay. So harga Ferrari dah turun, okay. Itu lebih kurang dia punya konsep dia ke sini lah. Maknanya dalam satu hari, saya tak buat apa-apa, tapi saya dah bukan kata rugi, tapi nilai dia dah susut. Tapi kalau untuk layman macam kita kata rugilah. Maknanya tanpa buat apa-apa kita dah rugi sebab ada cost yang involved. Okay, cost dia sebab kita ada kata macam kita ambil leverage, okay, ataupun loan lah. Okay, so itu adalah contoh yang sehari. Ini ada contoh yang 1 tahun. Okay, sebab bila kita ambil loan setahun, okay, sebab tadi satu hari company tak charge, saya harap company tak charge apa-apa profit rate lah ataupun management fee. Tapi kalau 1 tahun, dia ada management fee 3.5% daripada loan kita ataupun daripada leverage kita, lebih kurang 31,500. Ini adalah dipanggil cost financing lah. Okay, tapi sebenarnya basically interest lah, your interest. Okay, ini yang tadi jumlah emas yang kita ada. So ini spread, harga beza spread yang tadi tu 30,000 tu. So kita tolak modal asal, tolak spread difference, tolak kita punya profit rate fee ataupun financing cost. So 70,000. So total dia 70,000. So ini semua kita kena bayar, okay, ataupun kita kena tolak lah, okay. So jumlah modal asal daripada ni tolak dapat 70,000. Itu adalah cash value semasa. So kita ambil modal asal, tolak dengan kita punya cash value semasa, okay. So harga sekarang ni ataupun beza dia adalah 61,000. So kalau kita ambil 61,000 daripada modal asal, lebih kurang 47% kita rugi dalam 1 tahun. Okay, nanti orang marah pula kita kata rugi, tapi dia sebenarnya term yang betul adalah susut nilai. So tadi kalau dalam 1 hari lebih kurang 23%, kalau 1 tahun, okay, tanpa ada perubahan harga ya, okay, dah 47%. So 47% kita dah susut nilai tanpa apa-apa penurunan harga. Bayangkan kalau ada penurunan harga emas. Tapi of course kalau kenaikan, semua orang akan untung lah. Tapi kita leave it bab yang positif ni. Tapi yang bab negatif ni kalau turun ni, maknanya dia punya susut nilai boleh menjadi lagi teruk. Ini yang ramai yang tak tahu. Okay, so ini adalah case study yang saya ambil juga daripada social media. Ada yang share. Okay, ini yang actually berlaku lah. Jadi jangan pula cakap, oh ini apa, jangan buat anggapan-anggapan semua. Okay, ini yang saya nampak ada yang share apa yang berlaku. Pada 7 Mei, dia beli harga emas atau dia beli pada harga 1,400 lebih. Lepas tu dalam 2 bulan, dalam 2 bulan lebih, dia cuma dapat RM100. Okay. Lepas tu, ada juga dia beli 2 unit lot ataupun unit kedua 2 lot pada harga lebih kurang 2,800. Lepas tu, tarikh yang sama, dia jual balik tinggal dah 200.
Maknanya lebih kurang sama je lah. So maknanya dia rugi dia punya capital. Bayangkan dari 1,400 tinggal 100 saja. Lepas tu 2,800 tinggal 200 je. So dalam 2 bulan ni harga emas tak jatuh sangat. Okay. Tapi dia rugi almost 100% atau 50% lah. Okay. So di sini dia rugi almost everything. Okay. So ini adalah kita nampak apa yang orang share. So orang rugi 2,800 1,400 ni. Ini bukan orang cakap main petik ataupun pakai ILO je. Okay. Ini fakta. Okay. Tengok orang yang dia terminate. Dia tunjuk dia dah terminate. Dia cuma dapat RM100 dengan RM200 dengan nilai asal tu. Dia dapat itu sahaja. So maknanya daripada 1,400 lebih atau 2,800 lebih, dia cuma tinggal ini sahaja. So di mana orang kata orang janji bulan bintang apa semua. Okay, of course. Okay. Pelaburan emas ni yang bagusnya kalau harga emas naik, kita beli masa harga murah dan naik. Ini yang sama lebih kurang konsepnya kalau saham ke apa ke. Okay, sama je. Kita beli masa harga murah, jual masa harga tinggi. Tapi harga emas sama macam saham, tak semestinya dia akan naik sepanjang masa macam ni. Dia ada masa dia naik, lepas tu dia turun. Lepas tu dia naik, dia turun. Apa yang berlaku sekarang ni, contoh sekarang ni, kita semua ada dekat fasa ni. Bayangkan orang yang beli kat sini. Okay. Dia tengah paper loss. Of course, orang yang promote quantum metal ataupun any company ataupun even saham pun orang kata, kalau you jual baru you rugi. You hold. Okay. Masalahnya, okay, sampai mana dia boleh hold? Okay. Sampai ke orang kata zero ataupun berapa level, itu kita tahu lah. Satu lagi, kalau you ambil leverage, kalau dia masih turun, okay, you still kena bayar yang management fee tu. Okay. So, itu adalah cost. So, selagi dia tak naik, you still ni adalah almost dikatakan fixed cost. Harga naik atau turun, you still kena bayar. Itu satu. Kedua, yang yang spread tu. Yang kalau katakan, even kita ambil 3% ataupun 7%, so maknanya kalau saya beli kat sini, contoh, okay, katakan saya ambil ni lah. Kalau saya beli, katakan contoh even masa dekat betul-betul akar kat sini, saya beli, okay, tapi harga yang saya dapat tu, mungkin kat sini, dia kena naik, okay, 7% ataupun 3% ke atas ni, melepasi dia punya spread difference tu, baru saya boleh break even. Lepas tu baru dia naik atas sikit, baru saya boleh buat profit. Itu kalau bukan leverage lah. Tapi kalau saya ambil leverage, saya kena lebih sedikit sebab saya kena ada tambah lagi management fee. Okay. So, to cut it short, okay, pelaburan emas ni of course boleh buat untung. Okay. Itu memang kita tahu. Okay. Tapi masalahnya, adakah semua orang boleh buat untung? Sebab bukan semua orang beli dekat bawah. Ada yang beli ke atas. Okay. Tapi graf, kalau dulu mungkin ada masa perang Russia-Ukraine, mungkin graf ni naik macam ni. Tapi sekarang ni perang Russia-Ukraine, okay, tak berapa kita tengah. So harga jadi macam ni. Siapa yang beli kat sini, mungkin dia dah keluar, terminate, dia untung lah kat sini 20%, 30%. Tapi sekarang ni, kebanyakannya beli kat sini, jadi harga tengah turun. Jadi diorang semua tengah paper loss ataupun rugi sebab bayar yang management fee tu, okay, ataupun tak pasti mungkin diorang nak pakai duit, jadi dia terpaksa terminate, tapi bila terminate, dia ada macam-macam charge, hidden charges lah, apalah semua. Jadi itu yang last diorang rugi almost 90%. Jadi persoalan dia, adakah skim macam ni patuh syariah ataupun skim macam ni adalah satu scam. Okay. Ataupun skim ni orang kata MLM atau skim cepat kaya ataupun Ponzi scheme. Okay. So benda ni kita tak tahu. Okay. Jadi sebagai pelabur, you all kena kaji betul-betul. Okay. Of course boleh buat saya ulang balik.
kita memang boleh buat duit sebab dalam forex ataupun investment kita pun tahu kita beli bawah, naik atas kita untung. Okay, of course forex is both ways. Kalau saya sell dari atas, turun bawah pun saya masih boleh untung, tapi itu adalah safety. Tapi saya tak nak cakap pasal safety. Tapi macam emas ni lebih kurang macam saham. Okay, kena beli dekat bawah, tunggu ke atas. Tapi kalau kita orang kata beli ke atas tapi dia tak naik, dia masih turun, maknanya ini adalah pucuk, dia makin turun. Jadi sampai bila-bila you all akan rugi sebab harga 2000 lebih ni dia tak sampai, 2050 atau 21 dia tak sampai. So sekarang ni di dekat 1700 ataupun 1800. Okay, so siapa yang beli dekat 1900 ataupun dekat 2000 memang nangis dekat pucuk katil. Okay, so itu secara ringkas. Okay, jadi apa-apa pun, okay, the more you learn, the more you earn. Okay, kaji balik, okay, apa info-info yang ada di keluar. Okay, sebelum labur duit you all, just pastikan tanya rakan-rakan, tanya orang yang pakar, okay, sebelum invest duit. Sebab cuma satu je, beware of scammers. Kita tak tahu scammers ni merata-rata. Jadi kita tak kata quantum mental ni scammer ataupun penipu, tapi cuma kita nak melabur, kita kena ada ilmu. Sebab bila kita nak buy, pastikan buy pada harga murah, jual pada harga tinggi. Kalau apa-apa scheme ataupun apa pun, kalau kita buy ke atas, lepas tu jual ke bawah, of course nama dia adalah kita akan rugi. Okay, tapi itulah, apa pun yang penting, just beware of scammers, jangan terjebak dengan skim penipuan. Okay, so itu saja guys. Saya rasa itu saja saya end saya punya ni lah. Harap video ni membantu anda semua. Terima kasih. See you.